أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Yang dikasihi dan dihormati Al-Fadhil Tuan Imam dan semua ahli kuasa masjid, seterusnya saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Pertama sekali marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyak atas segala limpahan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki. Tajuk yang kita nak kemah balik lah, nak mula tapi nak kemah balik ialah bagaimana cara kita nak memperolehi ataupun nak suruh tercapainya wawasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya hidup kita ni gampang apuh. Sekali kita hidup, dia boleh menjamin masa depan kita yang membahagiakan kita buat selama-lamanya. Wawasan kita, yang dah sebut sebelum pada ni, wawasan ni maksudnya benda yang kita nak capai dalam hidup kita ni. Benda yang kita nak suruh jadi, nak suruh kita boleh, nak suruh tercapai, dia panggil wawasan. Dalam bahasa kita ni lah. Dia panggil tujuan lah maksudnya. Wawasan kita dengan Allah ni ialah untuk mencapai keredaan Allah dan syurga yang dijanjikan. Itulah doa yang selalu Rasulullah baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhaka, keredaanmu, wal jannah, dan syurga. Wa na'udzubika, dan kami juga minta perlindungan daripadamu min sakhatik, dari kemurkaanmu, wan nar, dan neraka. Inilah doa yang agung, doa yang menjadi wawasan dalam hidup kita, yang diajar oleh Rasulullah SAW, di mana kita kena selalu baca doa ni, yang boleh mengingatkan kita inilah tujuan agung, tujuan besar yang kita nak capai dalam hidup kita. Itulah keredaan Allah dan syurga yang dijanjikan. Dan syurga ni memang satu istilah yang kita sebut sama dah. Di mana kita semua ni akan bergerak kepada satu alam yang kita sebut sebagai alam akhirat, alam terakhir. Yang mana kita dah bergerak daripada alam roh, alam ibu, kita duduk di alam yang ketiga sekarang ni. Alam dunia ni. Alam yang keempat ialah alam barzakh dalam kubur. Alam akhir sekali ialah alam akhirat. Ilmu alam ni. Ilmu alam ni kamu rasa tuan-tuan pandai belakang dah. Alam yang paling besar sekali dan paling kekal ialah alam akhirat. Akhir sekali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang paling baik dan paling kekal sekali. Yang mana kita akan kekal di hidup di situ, tak berpindah lagi. Sama ada susah ke, senang ke, itu ditentukan oleh apa yang kita buat sekarang ini. Jadi wawasan kita ni adalah untuk mencapai keredaan Allah dan syurga yang dijanjikan. Allah sendiri itu dah sebut banyak kali dah. Makna Allah tu apa? Allah ni dari segi bahasa Arabnya, dia satu perkataan yang diambil perkataan ilah. Boleh sekali lagi dah. Allah ni satu perkataan diambil perkataan ilah. Ilah dengan makna makluh, yang ma'bud. Ilah dengan makna ma'bud, yang disembah. Cuma dia boleh kerana ilah ni perkataan umum,
tidak ada alih lain. Jadi dia tak kira lah yang dia sembah tu betul ke tak betul ke, semua dia panggil ilah. Yang dia sembah betul ke tak betul ke, semua dia panggil ilah. Apabila dia tambahnya alih lain jadi Allah. Kalau sebut Allah, dia khusus. Pasal ada alih lain. Allah maknanya yang disembah dengan sebenar-benarnya. Yang berhak disembah, yang patut disembah. Ialah yang sebenar-benarnya, itulah Allah. Tuhan yang disembah. Disembah makna dipatuhi, ditaati, semua sekali lah. Itulah makna Allah. Itu dari segi bahasa Arab. Jadi apabila kita sebut Allah tu, biar khabar balik makna dia tu. Jadi kalau kita sebut Allah, 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 tapi maknanya tak faham, jadi tak berkesan lah. Tak bermakna hak kita sebut tu. Apabila tak bermakna, hati kita tak rasa. Hati kita tak rasa, fikiran kita pun tak faham. Jadi, tidak berasa besar mana lah Allah tu, pasal kita tak faham makna tu. Jadi Allah ni Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Disembah, yang patut disembah, yang berhak disembah, sebab dialah Tuhan yang sebenar-benar. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah agama kita, Allah ni yang ada nama. Allah ni lah satu ni dari segi istilah. Allah ni nama. Kata nama dia panggil. Dan setiap nama ni dia ada Tuhan punya nama. Dia ada Tuhan punya nama. Jadi Allah ni nama, Tuhan punya namanya siapa dia? Tuhan punya nama ialah satu zat. Satu zat mana satu diri, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha gaib, dan tak serupa dengan segala yang lain. Diri ni. Diri yang bernama Allah ni ialah suatu zat, satu diri yang maha agung, maha kuasa, yang tak serupa dengan segala yang lain, dan dia juga maha gaib, tak boleh tengok. Di dunia ni lah, di akhirat nanti tu, di syurga nanti boleh tengok juga. Dia di dunia ni, dia maha gaib. Zat ini jugalah yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang mutlak, dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dan zat inilah yang melaksanakan dan mencipta segala makhluk yang ada ni. Dunia, langit, bumi, zat inilah. Zat ini nama dia Allah. Diri ini nama dia Allah. Jadi Allah ni satu nama pada satu diri, nama pada satu diri yang maha agung, maha kuasa, maha gaib, yang tak serupa dengan segala yang lain, yang memiliki segala sifat kesempurnaan yang mutlak dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Dan dialah yang mencipta segala makhluk yang ada ini. Dunia ini dengan segala apa yang ada padanya. Itulah dia Allah. Dialah Tuhan pada segala-galanya. Biar faham balik lah. Apa dia? Tuhan itu biasa terjemahan daripada Rob tu lah. Dalam Melayu kita biasanya terjemah Tuhan itu mana Rob. Tapi kalau nak kira asal makna Rob ni, makna Tuhan. Makna Tuhan, Rob. Rabbul Alamin, Tuhan. Yang memiliki segala yang ada. Rob. Ilah, biasa orang Melayu kita terjemah Tuhan. Terjemah makna Tuhan. Tapi asal makna ilah tu yang disembah. Asal makna dia. Yang disembah. Jadi Allah, itulah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Cuma orang Melayu kita ni dia ke ilah ke, Rob ke, ilah, Rob, semua dia panggil Tuhan. Cuma makna Tuhan kita kan. Dah jadi apa ni? Ada kebiasaan orang Melayu, sama ada ilah ke, Rob ke, dua-dua tu dengan makna Tuhan. Tapi kalau nak kira beza tu lain. Ilah maknanya yang disembah. Rob makna Tuhan. Rob ni makna Tuhan. Ilah makna yang disembah. Tapi dia ambil dua-dua tu bubuh makna Tuhan. Tapi tak apalah, asalkan faham makna Tuhan ni bagi orang Melayu tinggi sekali lah. Tinggi sekali. Yang dipanggil Tuhan. Kemudian itulah dia Allah dari segi bahasa dan juga dari segi istilah.
Dan bila kita faham makna Allah tu, kalau kita sebut subhanallah pun lain lah rasanya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kita fokus mana kita sebut dengan keadaan bermakna. Tidak sebut dengan lara, dengan tidak. Jadi oleh kerana Allah ni Tuhan, dan dia juga Tuhan, dia juga Raja, dialah segala-galanya. Dia yang mencipta segala-galanya. Jadi kok mana-mana pun kita tak boleh lari daripada Allah. Utama masa depan kita nak hidup masa depan ni yang kekal abadi, silah bersama dengan Allah Ta'ala. Maka Allah lah segala-galanya bagi kita. Sebab tu ma'rifatullah ni kena Tuhan ni wajib. Wajib nak kita kena belajar, kena ambil berat, biar kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Cara nak kenal Tuhan ada 3. Nombor 1 melalui nama-nama Allah. Yang kedua melalui sifat-sifat Allah. Dan nombor 3 melalui kerjaan dan jasa-jasa Allah kepada kita. Nanti itu kena mengaji lah. Tapi bukanlah payah mana sangat kan. Nama-nama Tuhan ni banyak. Tapi nama hak disebut dalam Quran ni 99 nama. Kalau boleh kita kena ada tu buku berkenaan nama Tuhan ni. Carilah mana-mana. Biar kita tengoklah kalau kita sikit lagi kita cuba betul balik. Kita buat betul kau nama-nama Tuhan ni. 99 nama ya. Dan Nabi kata siapa dia boleh hafal, boleh faham, boleh hayati 99 nama ni, orang ni wajib nak syurga. Orang besar ni kenal Tuhan ni. Kenal melalui nama dia kan. Nabi beri jamin ni, orang yang boleh ingat nama-nama Tuhan ni, dan dia faham, dia hayati, maka orang itu wajib syurga. Dia boleh cari apa ni, nama-nama Tuhan ni. Kita makmur kan, atau kita cari. Ustaz ke apa kan. Bulan depan ni, tak. Bulan depan ni kita bahas nama-nama Tuhan. Biar kita kenal betul Allah melalui nama-nama. Jadi Allah Ta'ala menamakan diri, menamakan zat dia dengan 99 nama tu, suruh kita kenal lah. Suruh mudah kita kenal. Nama pada zat dia hanya saja. Nama pada diri Allah Ta'ala hanya satu, itu Allah. Allah tu nama pada diri dia. Lain-lain nama, semua nama pada sifat dan nama kerjaan. Macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Itu nama pada sifat. Banyak lagi lah. 99 tu. So lagi nama kerjaan. Nama juga macam kerjaan. Macam Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu nama tu. Tapi nama kepada kerjaan dia. Allah yang menjadi Tuhan, yang mentadbir, yang mengurus, yang menjaga, yang memelihara. Itu Rabb. Itu nama pada kerjaan. Macam Malik Yaumiddin juga. Malik, dia lah yang berkuasa memberi balasan kepada manusia di hari pembalasan. Itu nama dia. Tapi nama pada kerjaan. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Al-Muhyi, yang menghidup. Al-Mumit, yang mematikan. Itu nama-nama bagi kerjaan dia. Jadi kita kena renunglah, kena fokus balik. Nama-nama Tuhan ni kena sekali dengan dua, tak ada lagi. Kena bersama, kena menghayati semua. Kalau boleh kita hafal, biar ingat mulut. Kalau tak boleh ingat lagi pun, baca sorak pun tak apa. Biar kita hadam dan merasai nama-nama Tuhan. 99 nama sahaja. Nama zat dia hanya Allah. Lain tu nama pada sifat dan nama pada kerjaan. Kemudian sifat Tuhan pula. Jadi kita nak kenal Tuhan ada 3. Pertama melalui nama-nama, yang kedua melalui sifat. Sifat Allah. Ya. Sifat ni banyak. Tak terbilang sifat Tuhan ni. Tapi Allah nak memudahkan kepahaman kita bab sifat ni, dia rekaskan sifat Allah ni dalam 3 perkataan saja. Pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu akbar. Dia rekaskan dalam 3 perkataan. Supaya kita boleh kenal Allah melalui sifat ini dengan mudah. Subhanallah apa makna? Subhanallah kita terjemah dengan makna Maha Suci Allah. Maha Suci Allah ni, makna hakikat sebenarnya ialah Al-Kamalul Mutlaq. Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak.
Langsung tak ada benda hak tak comel kan. Semua comel berlaku. Itu dipanggil al-kamalul mutlaq. Yang dibahasai oleh subhanallah. Subhanallah itu satu bahasa yang Tuhan nak faham. Ya Allah ni mempunyai sifat kesempurnaan yang mutlak. Langsung tak ada benda hak tak boleh. Yang tak sempurna tak ada. Itu benar subhanallah. Jadi banyaklah duduk bawah tu kan. Segala sifat kesempurnaan yang mutlak tu dan maha suci Allah pada segala sifat kekurangan itu duduk di bawah subhanallah. Sebab tu subhanallah ni yang ingin disebut tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita nak timbang esok subhanallah di antara amalan yang berat dalam timbangan. Pasal makna dia tu besar. Al-kamalul mutlaq, kesempurnaan yang mutlak. Sifat itu satu grup lah, satu kelompok. Yang kedua alhamdulillah. Alhamdulillah kita terjemah dengan makna segala puji bagi Allah ya. Tapi makna yang lebih tinggi lagi ialah al-jamalul mutlaq. Al-jamalul mutlaq maknanya kecantikan dan keindahan yang mutlak. Mana Allah ni comel, cantik, molek, menarik. Cuma tak boleh tengok lah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dia kata, ya Rasulullah, kita dengan Allah ni duk lagu ni pak bila kau tak boleh tengok tu Rasulullah kata tidak. Kamu akan dapat melihat Allah yang cantik itu, yang menarik itu di syurga nanti. Sini tak boleh. Tak mampu, diri kita ni tak mampu nak melihat Allah dengan segala kebesarannya. Allah dengan segala apa yang ada padanya, tak mampu diri kita yang lemah ni nak tengok zat Allah Ta'ala. Contohnya apa yang berlaku pada Nabi Musa di Bukit Tursina. Apabila dia cuba memohon kepada Allah nak suruh tengok Allah Ta'ala, nak tengok zat Allah, Allah kata tak boleh wahai Musa, kamu tak mampu nak melihat aku dengan kebesarannya. Sebab dia, Nabi Musa ni boleh bercakap dengan Allah secara langsung di Bukit Tursina. Dia terlalu amat rindu nak tengok Tuhan, nak tengok Tuhan. Cakap boleh dah, Tuhan tak nampak. Allah kata mu tak boleh tengok wahai Musa. Tapi duk rayu juga. Akhirnya Tuhan siap. Dia kata ginilah wahai Musa, biar Bukit Tursina ni tengok aku. Aku menjelma biar Bukit Tursina mu tengok ke bukit saja, jangan tengok aku, tengok ke bukit. Indirect secara tidak langsung. Walamma tajalla rabbahu, apabila bukit ni tengok, apabila dia tengok Tuhan melalui bukit tengok pada Allah, bukit terhancur. Bukit Tursina terhancur. Takut kepada kebesaran Allah Ta'ala dan keagungan. Dan Nabi Musa tengok ke Bukit Tursina terpengsan. Kharra sa'iqa. Jatuh pengsan. Mana dengan kederak diri kita lah ni tak mampu nak melihat Allah. Sebab tu Nabi kata, kamu akan dapat melihat Allah di syurga nanti. Dan Allah juga, Allah dalam kenyataan Allah Ta'ala sebut, lilladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat baik itu al-husna, diberi balasan yang lebih baik, itulah syurga. Wa ziyadah, dan lebih pada syurga lagi. Lebih pada syurga itu menurut ulama tafsir ialah nikmat melihat, nikmat boleh berjumpa dengan Allah dan melihat diri Allah Ta'ala itu sendiri. Itu nikmat yang lebih daripada syurga lagi. Comel, hebatnya Yang sahabat disebut dalam hadis Nabi, apabila seorang ahli syurga melihat Allah Ta'ala, yang sahabat dia lupa nikmat syurga. Nikmat syurga tak ada apa, lupa. Kecil yang nikmat syurga. Nikmat dapat melihat Allah tu lebih besar dan lebih hebat lagi. Itu dia panggil al-jamalul mutlaq. Sifat al-jamalul mutlaq, sifat cantik dan comel, menarik dan indah. Tak ada langsung dan benda tak boleh bagi Allah. Jadi sifat ini diungkapkan dalam bahasa Alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, artinya Allah ni memang sangat memiliki kecantikan yang sangat hebat, sangat menarik. Cuma kita yang tak tertarik ni pasal kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah sangat, tak ambil berat sangat, tak fokus sangat. Jadi Allah yang maha menarik itu tak tertarik sangat.
Dalam semaya pun tak tertarik lagi. Padahal tarah semaya ni, Nabi kata, as-salatu mi'rajul mu'min. Semaya ni mi'raj orang mu'min. Tarahnya. Nabi dulu bermi'raj dengan cara naik ke langit, berjumpa dengan Allah di mustawa kan? Itu cara Nabi bermi'raj, berjumpa dengan Allah secara langsung. Kita juga diberi penghormatan bermi'raj, tak payah naik ke langit pun. Dengan hanya semaya. Kalau kita semaya, maka putuslah hubungan kita dengan dunia. Kita hanya dengan Allah Ta'ala sahaja. Sebab itu Nabi kata, as-salatu mi'rajul mu'min. Semaya ni mi'raj orang mu'min. Itu sifat yang kedua kan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, maksudnya Allah ni mempunyai al-jamalul mutlaq, keindahan dan kecantikan yang mutlak. Yang ketiga ialah Allahu Akbar. Allahu Akbar ni makna apa? Yang kita terjemah dengan mana Allah Maha Besar kan? Hakikatnya ialah Allahu Akbar ni al-jalalul mutlaq. Sifat jenis yang ketiga. Allah ni ada sifat al-jalalul mutlaq, keagungan yang mutlak. Jadi kalau kita tengok jenis kan, tiga jenis lah. Nah, Allah Ta'ala rayak sifat ni tiga jenis. Pertama, al-kamalul mutlaq, kesempurnaan yang mutlak, yang dibahasai oleh subhanallah. Itu bahasa dia kan. Yang kedua, al-jamalul mutlaq, keindahan dan kecantikan yang mutlak. Itulah bahasanya ialah alhamdulillah. Yang ketiga ialah al-jalalul mutlaq, keagungan yang mutlak. Bahasanya ialah Allahu Akbar. Inilah kalimah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Ahabbul kalami ila Allah arba', Nabi kata. Perkataan yang paling Tuhan suka ada 4. Selepas pada Quran lah. Quran kira nombor 1 lah. Quran nombor 1. Ini kira nombor 2 lepas pada Quran. Paling Tuhan suka. Itulah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah dia. Jadi wawasan kita ni ialah nak cari keredaan Allah. Wawasan hidup kita ni, kita nak capai keredaan Allah. Dia Tuhan redha kan? Masa depan kita terjamin. Tapi kalau Tuhan tak redha, walaupun semua manusia redha, tak jadi apa juga. Dia kemuncaknya mesti mendapat keredaan Allah. Jadi nak dapat keredaan Allah ni nak lagu mana? Nak dapat keredaan Allah ni kita kena buat benda-benda hak dia redha. Dia kena tinggal hak dia murka. Dia marah kan? Jadi benda hak dia redha tu benda hak dia suruh lah. Apa saja hak dia suruh, sama ada bertaraf wajib ke, bertaraf sunat ke, itu dipanggil perkara yang diredainya. Yang kedua, yang dimurkai. Yang dimurkai ni, yang dia larang. Yang dia larang itu haram ke, makruh ke, itu kena tinggal. Jadi apabila seorang itu nak mencapai keredaan Allah, maka dia kena buat. Kena buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Sebab buat yang dia suruh tinggal dia larang itulah apa yang diredainya. Kita dah buat dah sebenarnya. InsyaAllah dengan kita buat yang disuruh tinggal di lain sepanjang hayat kita, semoga kita diredai oleh Allah SWT. So lagi ialah syurga. Itu wawasan kita kan. Selepas mendapat keredaan Allah, maka keredaan Allah itu bukan saja-saja. Allah tidak redha saja-saja. Dia juga akan bagi kepada kita masa depan kita, kesenangan kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Sebagai lanjutan daripada keredaan Allah itu. Sebab itulah Allah sebut wa ridwanu minallahi akbar. Keredaan daripada Allah telah besar sekali. Ridwanu minallahi akbar, keredaan Allah telah besar sekali. Maka tak boleh kita tukar keredaan Allah ini dengan keredaan manusia. Dan mana-mana keredaan pun di atas dunia. Baik. Jadi untuk apa nisah lagi ialah syurga. Syurga ni tuan-tuan semua mahu sebut banyak kali dah. Syurga ni dari segi bahasa dia panggil al-jannah. Kalau kita baca Quran, maka Quran
Quran sebut syurga ni jannah atau jannat. Atau jamaknya jannat. Dari segi bahasanya kalau kita nak terjemah, jannah ni makna tamai. Kediaman dalam tamai. Kediaman hak comel macam Putrajaya kan. Kediaman dalam tamai gitu. Itu dipanggil jannah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, yang dimaksud dengan syurga ni, istilah dia adalah syurga ni sebuah negeri. Yang kita ada bahasa sebuah rumah, yang ada bahasa sebuah istana, sebuah kaabah, tidak. Syurga ni sebuah negeri. Yang Tuhan akan bagi kepada kita. Dan dalam negeri itu ada kerajaan. Dalam negeri itu, mestilah kalau sebut negeri, mesti ada rakyat, ada kerajaan kan. Jadi hak jadi rakyatnya orang di sana. Orang yang lahir di syurga ni semua jadi rakyat. Di negeri itu dia beri kita sebagai balasan daripada keimanan dan ketaatan kita. Dia beri sebuah negeri. Jadi Allah gambarkan suasana negeri ini, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika kamu tengok di sana, di dalam syurga nanti, ra'aita na'iman, kamu akan tengok orang di syurga ni semua senang-senang. Ada hak susah. Sebab segala-galanya Tuhan tanggung belakang. Wa mulkan kabira, dan kamu akan tengok kerajaan yang besar. Maknanya kita ni kalau masuk syurga nanti, kita tak masuk sebagai rakyat biasa. Kita duduk di Kelantan ni Senin, rumah ada ke apa? Tanah pun ada, rumah pun ada, kemudahan ada, tapi sebagai rakyat ya. Bayar kau tu, kena bayar kau ni kan? Rakyat ke mana kena? Api air kena bayar. Di syurga nanti, seseorang masuk syurga ni, dia tak masuk sebagai rakyat biasa. Dia masuk sebagai raja yang besar. Mulkan kabira, sebuah kerajaan yang besar. Dan dengan rasmi, dia masuk dengan sebagai seorang raja. Itu maklumat awal yang kita dapat daripada Nabi dan juga daripada Quran sendiri. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika kamu tengok orang dari syurga ni, ialah kamu akan tengok orang senang-senang belaka. Dan kamu tengok sebuah kerajaan yang besar. Kamulah rajanya. Jadi sebut dalam hadis riwayat Muslim yang boleh sebut sama juga, orang yang paling akhir keluar neraka dan paling akhir masuk syurga, dia baik sekali. Wih ke dia sebuah negeri, laka mislud dunya wa asyratu amsalihha. Laka mislud dunya, untuk engkau aku beri seluas 10 kali dunia ni. Itu syurga bagi orang yang dah baik sekali. Orang paling akhir keluar neraka, dia paling akhir masuk syurga. Itulah perbicaraan masa depan yang hakiki dan abadi, di mana kita sedang bergerak ke arahnya. Kita ada soal lagi ya, alam barzah, alam kubur, lepas tu juga akhirat lah. Habis ya. Akhirat tu lah hak kekal, hak selamanya. Kita dah lalu 3 dah, kan? Alam roh sudah lalu dah, puluh ibu, dan ini yang ketiga. Kita ada 2 lagi, alam barzah dengan akhir sekali. Jadi wawasan kita nyala ni ialah biar jelas kita nak capai keredaan Allah dan juga syurga. Itulah masa depan kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Sebab akhirat ni dia tak mati dah kan. Cuma tinggal lagi ni lagu mana kita nak suruh kita ni boleh capai keredaan Allah dan syurga yang dijanjikan itu. Bukan main-main apa ni. Jadi untuk mencapai wawasan ini kita mesti merujuk kepada tujuan asal Allah buat kita ni. Misi kan? Misi penciptaan kita ni gapo? Ada visi, wawasan kan? Vision ni mana wawasan lah, apa yang kita nak capai. Itulah keredaan Allah dan syurga yang dijanjikan. Misi kitanya ialah apa tujuan Tuhan buat kita ni? Allah buat langit, buat bumi, buat segala kemudahan alam ni, makan, minum, segala macam untuk kita semua. Kita sendiri manusia untuk apa?
Itulah kena rujuk kembali kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk beribadat kepada aku, untuk memperhambakan diri kepada aku. Hamba mana buat yang disuruh, tinggal dia lah. Apa soal itu jadi hamba ke, jadi qali ke, dia kena buat hak tokeh dia suruh, nanti tinggal hak tokeh dia larang. Kita dengan Allah lebih lagi lah. Itu makna ibadat. Ibadat ni tunduk dan patuh dengan buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu tujuan asal kita. Tapi dia ada dua tafsir situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali liya'budun. Ada dua tafsir. Mengikut jumhur, majoriti pentafsir, ulama tafsir, liya'budun dengan makna mengabdikan diri kepada. Tapi Ibn Abbas mentafsir liya'budun ay liya'rifun, supaya mereka itu mengenali aku. Tujuan Tuhan buat kita ni supaya kita kenal dia. Itu menurut tafsir Ibn Abbas lah. Jadi kita boleh ambil dua-dua lah tafsir itu. Tujuannya Tuhan buat kita nombor satu, supaya kita kenal Allah. Kalau kita tak kenal, tak siapa tujuan kita. Tak siapa menteramat kejadian kita ni. Sebab tu kena berusaha berkenalan dengan Allah bersungguh-sungguh. Jadi wadah kita kan. Orang tak asyik berkenalan dengan Allah, orang sombong sebenarnya. Orang sombong tak asyik berkenalan dengan Allah. Allah kenal mana kita ni? Kita awak tak kenal. Tak asyik berkenalan. Orang sombong. Tujuan Tuhan buat manusia ni untuk kenal Allah. Biasa lagi untuk mengabdikan diri, menjadi hamba dia dengan buat yang disuruh, tinggal dia lagi. Itulah tujuan asal. Inilah misi kehidupan kita. Daripada awal sampai akhir hayat kita. Daripada awal sampai akhir hayat. Baik. Jadi sekarang ni oleh kerana tujuan asal Tuhan buat kita untuk mengabdikan diri kepada dia. Soalnya bagaimana kita nak mengabdikannya? Kena buat lagu mana? Supaya kita ni dapat mengabdikan diri kepada Allah sepenuh masa. Ini tuan-tuan kena ingat balik. Lagu mana cara kita ni nak suruh siapa menteramat kejadian kita, dan bagaimana kita ni boleh biar beribadat kepada Allah sepenuh masa. Ini ilmu besar. Ilmu besar. Sebab kalau tak boleh buat bagian ni, maknanya tak tercapai menteramat Tuhan buat kita. Tuhan perwa kita ni, berapa kos ni, sehari-hari belanja ni. Hari-hari tu, kalau Tuhan tu, apa bil kita kan, parut kena bayar kan. Besar kos ni. Tapi bagi Allah Ta'ala yang maha kaya, tak ada masalah apa. Cuma segala-galanya. Tapi kita kena jadi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi nak beribadat pada Allah sepenuh masa nombor satu ialah dengan beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Beriman ni satu ibadat sebenarnya. Sebab itulah Nabi kata afdalul a'mal imanun billah. Amalan yang paling afdal sekali beriman dengan Allah. Pasal apa? Pasal beriman dia tak boleh berhenti. Dia tak boleh berhenti beriman. Sebab dia berhenti beriman, kafirlah dia. Keluarlah dia daripada Islam. Jadi, oleh kerana beriman ibadat yang paling afdal, dan kita pun tak berhenti setiap saat, maka setiap saat, setiap minit kita dapat pahala dengan kita beriman sebagai ibadat yang amalan yang paling afdal dalam hidup kita. Ini satu tuah yang sangat besar. Yang kedua ialah bertakwa. Ibadat yang kita boleh beribadat kepada Allah dengan takwa. Takwa makna apa? Takwa ni makna jaga diri. Takwa makna kita jaga diri kita biar boleh buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Itu makna takwa. Sama ada yang disuruh. Dia ada 5 hukum. Ya, wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Itu lah. Kita kena jaga tiap-tiap hari. Start pada bangun tidur sampai tidur kembali. Jaga wajib, jaga sunat. Haruh tu tak apalah. Kalau boleh haruh tu pun kita niat molek. Biar membantu yang sunat, bantu yang wajib, boleh pahala pula. Haruh tu habis yang begitu, hang begitu lah. Selagi makruh dah haram. Takwa jaga tu juga panggil ibadat. Dan kita start pada bangun tidur sampai tidur kembali, kita sentiasa berjaga-jaga. Jaga-jaga supaya kita boleh buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan. Itu perkara yang kedua dalam ibadat kita kepada Allah. Yang ketiga ialah kita kena bersyukur.
Ibadat yang jenis yang ketiga, syukur. Syukur ni makna terima kasih kepada Allah. Kerana Tuhan pegang kita, beri kemudahan itu, kemudahan ini, kesenangan itu. Segala kemudahan alam, makan, segala macam. Kita wajib kena syukur. Allah Ta'ala merungut, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sikit benar hamba aku yang bersyukur. Kebanyakannya tak kerti nak berterima kasih. Nak bersyukur dengan Allah ni lagu mana? Nak bersyukur, nak terima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya itu dengan kita syukur dengan lidah. Bersyukur dengan lidah dengan kata Alhamdulillah. Itu bahasa dia. Bahasa nak bersyukur dengan lidah ni ya Alhamdulillah. Yang kedua bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ni dengan kita merasai suka dan gembira. Berasa terima kasih kepada Allah dengan hati kerana kita dapat menikmati nikmat-nikmat dan kesenangan daripada Allah. Kita mengiktiraf ini semua daripada Allah. Kita mengakui ini semua anugerah Allah. Siapa dia tak boleh buat nikmat? Siapa dia boleh buat setitik air atas dunia ni? Setitik air ya? Sebiji berah ya? Sebutir buah? Tak ada. Siapa boleh buat? Segala-galanya ada harta Allah Ta'ala. Biar khabar gitu. Itu bersyukur dengan hati. Yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ni ialah kita guna nikmat Tuhan ni, kesenangan, kesihatan, apa-apa untuk buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang. Itulah ibadat yang ketiga. Pertama berimeh, yang kedua bertakwa, jaga hukum Tuhan, yang ketiga bersyukur. Bersyukur dengan lidah, Alhamdulillah. Bersyukur dengan hati dengan kita merasai gembira dan menghargai nikmat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga bersyukur dengan perbuatan, kita guna nikmat Tuhan ni, kemudahan Tuhan ini untuk buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang. Tu memang start pada bangun tidur sampai tidur kembali, so pun berimeh lah juga bersyukur ni. Maka kita duduk dalam nikmat Tuhan sama kan. Kalau boleh kita baca sama Alhamdulillah tu. Alhamdulillah, oleh kerana nikmat Tuhan ni banyak, Alhamdulillah adada ni'matihi. Alhamdulillah adada ni'matihi. Segala puji bagi Allah sebanyak nikmatnya. Kita nak bila sesuatu tak apa kan, sebanyak nikmat kita bersyukur banyak itulah. Disebut dalam hadis Nabi kata awwalu ma yud'a ilal jannah Al-Hammadun. Orang yang mula-mula dijemput masuk syurga selepas Nabi Muhammad ialah Al-Hammadun. Orang yang banyak memuji Allah. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Yahbadun Allah fis sarra'i wad dharra'. Mereka memuji Allah di waktu senang dan juga di waktu susah. Di waktu senang buat Alhamdulillah, waktu susah buat Alhamdulillah. Sentiasa memuji Allah. Sebab apa yang dibuat oleh Allah ni ada tujuan belaka. Bukan saja-saja. Kalau dibuat susah pun, ada tujuan untuk menguji kita semua. Kalau kita lulus dalam ujian tu, banyaklah benda boleh pula ni. Awal ma yud'a ilal jannah al-hammadun. Orang yang mula-mula dijemput masuk syurga ialah orang banyak memuji Allah. Dengan lidah dia, dengan hati dia dan dengan perbuatan dia. Baik. Itulah ibadat yang keberapa dah? Yang ketiga dah. Berimeh, bertakwa, bersyukur. So lagi ibadat yang bersabar. Bersabar dia beribadat juga. Kita boleh mengabdikan diri kita dengan bersabar. Bersabar biar tiga juga sabar. Sabar biar boleh buat hak Tuhan suruh. Sabar biar boleh tinggal hak Tuhan larang. Sabar dalam menanggung segala penderitaan, kekhususan dalam hidup kita. Kita sabar dengan penuh redha terhadap takdir Allah Ta'ala. Kita sabar biar boleh buat hak Tuhan suruh, hak fardu. Ditambah dengan sunat. Dan selagi sabar biar boleh tinggal. Tiga jenis sabar ni, satu ibadat yang sangat besar. Sehingga Allah sebut innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya dibayar penuh pahala orang sabar ni bighairi hisab, tak boleh nak kira banyak. Besarnya dia makan kira sikit sabar ni. Sebab kalau tak ada sabar jeng habis mari semai Jumaat ngaji juga tak sabar tak boleh mari. Nak buat hanya Tuhan suruh tak ada sabar. Tak boleh.
tinggal hal tu hal lain, tak ada sabar. Pendekkan sabar sangat-sangat diperlukan. Sebab tu Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya dibayar penuh pahala orang sabar, tak ada nak kira banyak. Itulah ibadat yang keberapa dah? Yang keempat dah. Beriman, bertakwa, bersyukur, sabar. So lagi ibadat juga yang ni ialah dia panggil ibadat yang berganda. Amalan-amalan yang berganda. Ini pun satu ibadat yang Tuhan beri sebagai hadiah kepada kita semua. Apa nama ibadat berganda ni? Banyaklah nak bila sesep. Kita mari mengaji. Nabi kata man ghada ila al-masjid la yuridu ila an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjat. Siapa dia mari ke masjid dengan niat nak mempelajari sesuatu kebaikan dan nak mengajar sesuatu kebaikan, maka dia diberi pahala seperti seorang yang mengerjakan haji yang sempurna haji. Sekali mari. Banyak mana kalau seorang kata buat haji Mekah dapat haji yang mabrur, haji sempurna, memang besar pahala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang sempurna itu tidak ada balasan yang sesuai dengan dia kecuali syurga. Besarnya haji ni. Tapi Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dia berinya pahala sebanyak itu bagi orang yang mari mengaji. Orang yang besarnya mengaji dan mengajar ni. Sebab kalau tak ada mengaji dan mengajar, maka tak ada lah ilmu. Kalau tak ada ilmu, lumpuh Islam ni. Mati Islam kalau tak ada ilmu. Sebab tu orang jahil, orang mati sebenarnya. Orang tak mengaji, orang mati. Mayat hidup dia panggil. Walaupun dia hidup menyawa, tapi dia sudah mati. Kerana kejahilan dia. Kalau nak hidup, kita kena mengaji. Kalau kita mengaji, maka kita hidup. Dan mengaji ni satu ibadat besar. Satu ibadat besar kira. Sekali mari seperti mengerjakan haji yang sempurna. Walaupun tak mengorek isya ya. Allah, kita kalau senapah ya. Banyak pahala kita boleh, walaupun sebentar mengorek isya. Tamu pahala sembahyang Jumaat. Mengorek sembahyang Jumaat. Pas sembahyang isya pula 27 kali ganda. Isya ditambahnya lagi seperti beribadat sepenuh malam kan. Maka kita mari, kita duduk dalam masjid, kita nak iktikaf. Boleh pahala iktikaf pula. Yang menjauhkan kita daripada api neraka. Lepas tunggu nak semaya. Nabi kata intizarus salatun. Tunggu nak semaya tu kira semaya dah ada. Itu kira walaupun mengorek isya, banyak hasil dia. Banyak hasil dia. Jadi kalau sudah main ngorek, tu lebih. Lepas tu mari isya baru mari pula. Banyak. Boleh sembahyang Jumaat lah. Ilmu. Tak boleh iktikaf pun. Tak boleh tunggu. Pahala tunggu semaya pun tak boleh. Padahal semata ya. Tunggu semata ya. Tapi kalau ada mustahak tak ada arah lah. Tapi kalau tak ada kerja kan buka tunggu lah semata. Ngorek isya semata ya. Tapi nafsu tu lah. Syaitan cokik. Tak ada. Pas mampu lalu tunggu. Kecuali ada mustahak, ada nak buat air ke apa tu lain cerita. Kalau tak ada apa-apa, kekalkanlah. Tunggu biar boleh mengaji, berapa mengaji. Boleh seperti pahala haji. Iktikaf. Tunggu nak semaya kan. Pas semaya Jumaat 45 ni pahala semua dia. Dengan hanya sebentar tunggu ngorek isya. So lagi ibadat ni ialah dia panggil daripada tu. Itulah dia panggil berniat untuk melakukan kebaikan. Niat dia menjadi ibadat juga. Kita bangun tidur saja, atau kita kalau boleh senarai lagi baik, nak buat apa hari ni? Hari ni nak buat apa? Minggu ni nak buat apa? Bulan ni nak buat apa? Tahun ni nak buat apa? Aku ni umur tak banyak dah. Kena rancang balik. Siapa dia gagal merancang, berarti dia sudah merancang untuk gagal. Jadi kena rancang, apa nak buat? Harian, mingguan, bulan ni, tahun ni. Terutama amal-amal yang besar-besar kan. Kena rancang balik. Dengan niat tu sudah jadi ibadat dah. Kita niat saja sudah boleh pahala. Kalau kita boleh buat pula kita niat tu, lipat ganda lagi pahala. Sampai 10 kali ganda. Mana kita orang Islam ni kena perkayakan diri dengan niat.
Niat nak tolong orang, niat nak cari rezeki halal, niat nak mengaji, niat tu, niat ni. Biar banyak niat tu. Dia panggil benih tanah tu benih tu. Benih tu dengan niat dulu. Tapi kalau niat pun tak ada, sebab tu berniat ni pun salah satu pun amal juga. Innamal a'malu binniat. Amalan ni kena serta dengan niat. Dan niat juga boleh mencetuskan amalan. Akhir sekali ialah amalan berganda dah. Lepas tu berniat, akhir sekali ialah amalan yang berterusan. Itu ibadat kita nombor satu, cuba ingat amalan ya. Kita beribadat kepada Allah SWT nombor satu dengan beriman. Yang kedua dengan takwa. Dua. Yang ketiga dengan bersyukur. Yang keempat bersabar. Yang kelima ialah kita buat amalan berganda. Buat amalan berganda ada banyak. Buat amalan berganda. Yang keenam ialah dengan berniat. Yang ketujuh ialah dengan buat amalan yang berterusan. Buat amalan yang berterusan. Kalau kita mengaji, biar sampai mati. Mengaji Jumaat sampai mati. Baca Quran sampai mati. Biar sampai mati berlaku. Sedekah sampai mati. Amalan yang berterusan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu buat amalan yang berterusan, kalau dia mati, Allah melantik malaikat ditempatkan di kubur dia untuk mencatat amalan yang dia buat sebelum mati yang berterusan itu, dan dicatat supaya yang dia buat 10 skala sampai kiamat. Mana Tuhan tetap beri pahala ke dia supaya masih hidup dulu sampai kiamat. Pasal apa? Pasal dia ni kalau dia tak mati dia akan buat lagi bagian ni. Ada arwah dia dihalak oleh mati. Maka kita diberi pahala yang berterusan. Ada amalan-amalan yang dibuat secara berterusan itu sampai kiamat. Sebab tu tuan jangan berhenti. Mengaji jangan berhenti. Sembahyang Jumaat jangan berhenti. Buat apa saja jangan berhenti. Kalau putus habis ya. Jangan berhenti maksudnya biar berterusan. Kita kena niat nak buat berterusan sampai mati. Ini salah satu daripada amalan yang Nabi sebut itu 3 kan? Nabi sebut dalam hadis itu 3. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Bila anak Adam itu mati, maka putuslah amalan. Illa min salasi, kecuali 3. Ilmu yang tafi'u bihi, ilmu memberi manfaat. Sadaqatin jariyah, sedekah kekal. Dan selagi ilmu wa waladun salih yad'un, anak yang salih yang berdoa ke dia. 3 dah situ kan? Sebab ilmu ni amalan berterusan kan? Sedekah jariyah amalan berterusan. Anak yang salih pun berterusan. Ni yang keempat ni amalan hak mana-mana amalan sajalah. Lain pada 3 tu yang berterusan. Maka dia tetap diberi pahala sampai kiamat. Kita kena cari lagi apa. Sedekah berterusan tak? Walaupun sikit, buat sama. Sedekah ke masjid, sedekah anak yatim, sedekah. Buat sama sampai mati. Lain-lain pun support, baca Quran sampai mati. Lagipun baca Quran ni ibadat yang paling afdal. Nabi kata, afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang paling afdal ialah baca Quran. Dia berterusan. InsyaAllah, boleh kita buat amalan itu berterusan. Rasa banyak dah setakat ni kan, amalan berterusan tu. Tapi kena tambah lagi lah. Biar tambah lagi. Biar banyak dah. Ilmu yang bermanfaat ada dah kan. Sedekah jariah pun kita dah buat dah. Anak yang soleh jaga molek anak tu, biar jadi soleh molek. Lepas tu lagi amalan yang berterusan. Pak tu, insyaAllah lah. Akan menjadikan kita mempunyai masa depan yang terjamin. Itulah saja. Kuliah bulan yang kita panjang sikit lah. Bulan sekali ni. Nombor 1 sekali, biar kita jelas wawasan kita. Wawasan kita hakiki dan abadi yang agung ialah untuk mencapai keridaan Allah. Dan syurga yang dijanjikan. Biar jelas tu nah. Mari kita nak tu biar jelas. Yang kedua, untuk mencapai wawasan itu kita kena mengabdikan diri kepada misi dia. Kena beribadat kepada Allah. Maka ibadatnya banyak. Satu dengan kita beriman. Nombor 2 bertakwa, jaga hukum Tuhan. Nombor 3 ialah bersyukur. Nombor 4 bersabar. Dan nombor 5 kita buat amalan yang berganda. Nombor 6 ialah kita sentiasa berazam dan berniat dan bercita-cita. Cita besar, cita hak kecil. Biar cita-cita besar. Hak sederhana pada, hak kecil pada. Dan selagi amalan yang berterusan. InsyaAllah kita akan termasuk dalam golongan orang yang
berjaya mencapai keridhaan Allah dan syurga yang dijanjikan dengan berjaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup semenjak dari Nabi Adam sampailah ke hari kiamat. Sesungguhnya keampunan-Mu ya Allah lebih besar dan lebih luas daripada kesilapan dan kelemahan diri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada malam ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini ya Allah dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia ini dan selamatkanlah kami di akhirat nanti. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dengan rahmat Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada semua penduduk di kawasan ini dan juga kawasan-kawasan sekitarnya, supaya mereka itu mencintai apa yang dicintai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Dan supaya mereka itu dapat mengabdikan diri kepada Engkau sebagaimana yang Engkau kehendaki. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa rabbi zidna ilman wa imanan wa hudan wa taqwa waj'alna min ibadikal muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.